Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini Cikgu Hamidah binti Raya akan membawa murid-murid mempelajari kaedah mudah mengenal jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu KSSM. Baiklah murid-murid, hari ini Cikgu akan memperkenalkan ayat penyata. Okey. Jenis-jenis ayat yang pertama adalah ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Okey, ayat ini mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Okey, contohnya, Hamidah membeli rantai itu. Pokok di hadapan sekolah itu rendang. Okey, dia hanya membuat satu pernyataan sahaja. Okey, seterusnya murid-murid, cikgu akan terangkan berkaitan dengan jenis ayat yang kedua, iaitu ayat tanya. Ayat tanya terbahagi kepada ayat tanya tanpa kata tanya, ayat tanya dengan kata tanya. Okey, ayat tanya tanpa kata tanya adalah ayat yang lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi. Sebelum senyap, dalam tulisan adanya tanda soal. Okey, dan dalam ayat tanya ini boleh disertai partikel tanyakah. Contoh, kamu sudah makankah? Okey. Kedua, ayat tanya dengan kata tanya. Okey, ayat tanya dengan kata tanya menggunakan apa, siapa, berapa, mengapa, bagaimana. Terdiri daripada dua golongan. Ayat tanya dengan kata ganti nama tanya. Dua, ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Baiklah, kita lihat kepada ayat tanya yang kedua tadi, iaitu ayat tanya dengan kata ganti nama tanya, iaitu mengandungi apa, siapa dan mana. Okey, dalam susunan biasa, kata ganti nama tanya menduduki unsur predikat. Contohnya, benda itu apa? Boleh mengalami proses pendepanan predikat. Apakah benda itu? Okey, yang kedua, ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Ayat-ayat yang didahului oleh frasa sendi nama tanya seperti di mana, dari mana, ke mana, sejak bila, sampai bila, bagaimana, dengan siapa, daripada siapa. Okey, dalam susunan biasa, kata tanya hadir dalam predikat. Contoh, anak Puan Mila berkahwin dengan siapa? Ayat-ayat ini boleh mengalami proses pendepanan predikat. Contoh, dengan siapakah anak Puan Mila berkahwin? Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan jenis-jenis ayat iaitu ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, engkau, kamu yang biasanya digugurkan. Okey, terbahagi kepada 4 ya. 4, ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, ayat permintaan. Sula siper. Sula siper. Ingat kaedah sula siper. Ayat perintah, ayat suruhan su. Okey, ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Pergi dari sini. Pukul ular itu. Boleh menggunakan partikel lah. Menangislah sepuas-puas hati kamu. Dia menyuruh. Okay. Ayat larangan la, sula. Sula. Ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan, usah dan tak usah. Sebelum kata kerja. Tujuan menegah, melakukan sesuatu. Jangan berdiri di situ. Usah berdiri di situ. Boleh dilembutkan dengan menambahkan partikel penegas lah. Janganlah berdiri di situ. Usahlah menangis. Okay. Ayat silaan. Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput. Tujuan menjemput atau mempersilakan. Okay. Contohnya, sila datang ke rumah saya. Silalah datang ke rumah saya. Sulasi. Ingat, formula itu sulasi per. Sulasi per. Okey, ayat permintaan.
Okey, ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta atau tolong. Tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Okey, minta saudara dan saudari berdiri sebentar. Tolong tutup pintu itu. Ada perkataan minta tolong, itu adalah ayat permintaan. Okey, bentuk-bentuk ayat silaan dan permintaan biasanya tidak membawa pengertian yang negatif. Contoh, sila jangan bising, sepatutnya jangan bising. Tolong jangan merokok, sepatutnya jangan merokok. Okey, ayat-ayat larangan dapat juga dilembutkan dengan menggunakan perkataan harap pada bahagian hadapan. Harap jangan bising. Ini untuk ayat larangan. Okey, seterusnya cikgu akan beri kepada jenis-jenis ayat seruan. Mesti ada tanda seru. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seru. Seruan. Tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan. Takut, marah, takjub, geram, sakit. Okey, intonasi seruan digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru. Okey, biasanya kata seru sering digunakan oh, amboi, wah, cis, aduh, sabas, aduhai, wahai, amboi cantiknya baju kamu. Cis, berani kau datang kemari. Okey, kita lihat latihan dalam bahasa Melayu KSSM. Selalunya ada soalan, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian kenal pasti 4 jenis ayat yang terdapat dalam petikan, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Okey, dipetik dan diubah suai daripada atasi obesiti agenda PBB demi kemakmuran dunia. 4 markah. Okey, cikgu baca ya. Okey, sejak 1975 masalah obesiti menjadi kebimbangan global. Persoalannya, apakah cara terbaik untuk mengatasi masalah obesiti? Ada tanda soal, mestilah ayat tanya. Okey, jadi murid-murid mestilah menjawab menggunakan nombor 1 ayat tanya. Ikut urutan. Okey. Seterusnya, terdapat pelbagai cara mengatasi masalah berat berlebihan dan obesiti. Apakah jenis-jenis ayat ini? Ini adalah yang kedua, ayat penyata. Tulis ayat penyata. Antaranya melalui penjagaan diet seimbang. Jangan makan secara berlebihan, terutamanya makanan yang mengandungi gula dan lemak yang banyak. Apabila ayat menggunakan perkataan jangan, itu adalah ayat perintah. Okey. Wahai ibu bapa, jagalah pemakanan anak-anak. Ada tanda seru, ini adalah ayat seruan. Okey, beginilah anak-anak menulis jawapan apabila peperiksaan nanti. Diharapkan ilmu ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Bye.